Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Syazwani Abdul Rahim serta rakan-rakan kelas yang saya kasihi sekalian. Saya Nur Farahim binti Abu Hassan bersama rakan sekumpulan tugas saya iaitu Nur Syazwani binti Muhammad Sofian, Nur Afrina binti Muhammad Rafiqul dan Anika Rushda binti Ruslan. Dengan itu, pada hari ini, kami ingin membincangkan dan berkongsi mengenai satu isu yang telah kami kaji iaitu isu sosial dan budaya rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam peradaban. Jurang sosial di kalangan rakyat Malaysia pada hari ini kian meluas disebabkan oleh satu peristiwa yang telah memberikan kesan yang sangat besar, yang di mana pada suatu masa World Health Organization United Nations atau lebih dikenali sebagai WHO telah mengeluarkan satu kenyataan yang berkaitan tentang virus corona atau lebih dikenali sebagai COVID-19. COVID-19 ini mula dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Dengan itu, dengan wujudnya COVID-19 yang agak membahayakan, agak memberi impak besar di kalangan penduduk, Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM dan pihak kerajaan telah menjalankan suatu perintah kawalan pergerakan iaitu PKP dalam membantu dalam mengurangkan wabak COVID-19 ini. Perintah kawalan pergerakan ini adalah merupakan satu perintah yang membantu kerajaan dan juga membantu masyarakat daripada menyebarkan coronavirus ini dengan lebih secara meluas. Dan PKP ini secara tidak langsung juga memberikan satu impak yang positif. PKP ini telah dijalankan untuk menghadkan pergerakan dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Ia juga membantu dalam mengurangkan batas pergaulan sesama masyarakat dan juga memastikan rakyat berada di rumah jika tidak mempunyai sebarang kepentingan untuk berurusan di luar. Akan tetapi, walaupun terdapat beberapa impak positif yang membantu dalam memanteras gejala COVID-19 ini daripada merebak ke dalam masyarakat, ianya secara tidak langsung juga kita dapat lihat terdapat jurang sosial antara masyarakat yang kian berkurangan dan hal ini telah menyebabkan isu sosial di kalangan masyarakat pula kian meningkat. Isu-isu sosial yang kian meningkat adalah seperti masyarakat kurang berinteraksi dan bertegur sapa antara satu sama lain, masyarakat pentingkan diri, pekerjaan yang berstatuskan pendapatan harian terjejas, bebanan kewangan menjadi asbab perbalahan dan perpecahan dalam keluarga, kesihatan mental terganggu di mana kerisauan melampau, terdapatnya anxiety dan depression, berdepan risiko burnout di mana pekerja yang bekerja dari rumah mendapati mood bekerja di rumah adalah tidak kondusif untuk melakukan tugasan-tugasan pejabat di samping perlu melakukan tugasan rumah. Terdedah terlalu lama kepada gadget dan internet serta mempunyai screen time yang berlebihan. Sekarang kita beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengkaji tentang isu sosial dan budaya yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Yang kedua, mengenal pasti kesan-kesan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Yang ketiga, meninjau sumbangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Dan yang keempat, untuk menganalisa hubungan isu dan etika sosial dan budaya rakyat Malaysia dalam tempoh kawalan pergerakan. Antara isu yang terlibat dalam kajian ini ialah isu sosial dalam kalangan remaja. Isu itu perlu diambil serius oleh semua pihak dalam usaha untuk memastikan masalah tersebut daripada terus berlaku. Antara isu sosial yang terlibat sehingga hari ini ialah kes penyalahgunaan dadah, jenayah harta benda, kehamilan dan kesihatan mental remaja pada musim COVID-19 ini. Isu yang kedua ialah isu pendidikan. Nur Fauziana binti Muhammad Saleh berkata,
Penutupan sektor pendidikan rendah dan tinggi semasa tempoh PKP ini telah menyebabkan pembelajaran secara langsung telah berubah kepada pembelajaran di atas talian. Pelajar tidak boleh mengakses dan berhubung dengan guru mereka akibat kurang mendapat liputan internet. Mereka juga akan hilang fokus dan ketinggalan pembelajaran yang diajar oleh guru mereka. Isu sosial yang ketiga ialah isu sosial kekeluargaan. Petikan ini dipetik oleh seorang pakar motivasi iaitu Hushim Saleh. Masalah kewangan menjadi antara penyebab utama berlakunya perceraian kerana ramai suami diberhentikan kerja dan hilang punca pendapatan akibat COVID-19. Isu yang keempat ialah isu budaya perpaduan antara. Untuk perbincangan, kertas kerja ini membincangkan perihal isu sosial dan budaya rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Pertama sekali, isu sosial yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ketika Malaysia berada di dalam ambang kawalan pergerakan ialah rakyat harus melakukan penjarakan sosial, rentasan daerah tidak dibenarkan kecuali mereka yang mempunyai surat kebenaran atau pelepasan, dan komunikasi secara online giat dilakukan oleh semua sektor awam dan swasta. Rakyat juga mula menghadapi masalah kehilangan pekerjaan semasa PKP dan di sini kita dapat melihat jurang sosial juga berlaku di dalam semua sektor dan ianya sangat ketara oleh kerana rakyat diberi had perjalanan semasa di dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Seterusnya, untuk isu permasalahan sosial yang berlaku oleh rakyat Malaysia semasa PKP ialah ramai rakyat dan masyarakat mula menghadapi masalah depression atau tekanan mental oleh sebab banyak pekerjaan mula terjejas dek kerana kelangsungan PKP ini. Setengah masyarakat juga mementingkan diri mereka dalam hal ini. Sebagai contoh, pengurusi syarikat besar atau pihak atasan terpaksa memberhentikan pekerja mereka oleh sebab syarikat mereka tidak dapat beroperasi dengan baik semasa tempoh berikut. Hal ini menunjukkan mereka sangat mementingkan diri dan tidak menghiraukan kebajikan pekerja dengan sebaiknya. Masalah pendapatan juga berlaku serta permasalahan ketidakfahaman keluarga sewaktu sesi pembelajaran di atas talian atau online juga berlaku. Contohnya, ramai pelajar universiti serta pensyarah menghadapi masalah dalam sesi pembelajaran dan ini lagi membebankan para pelajar yang perlu belajar melalui teknikal atau penggunaan makmal atau fasiliti universiti di dalam pembelajaran mereka. Secara umumnya, isu sosial semasa PKP ini dapat menimbulkan banyak permasalahan kepada setiap lapisan masyarakat. Selain itu, isu budaya yang diterapkan dalam gaya hidup masyarakat pada ketika itu pula ialah mereka diwajibkan untuk memakai pelitup muka atau mask di mana sahaja mereka berada dan budaya salam bersalaman secara bersentuhan tidak dibenarkan dan digantikan dengan budaya salam meletakkan tangan di dada. Hal ini kerana bagi mengelakkan diri mereka daripada senang dijangkiti oleh wabak tersebut. Budaya tolong-menolong semestinya sentiasa dititik beratkan dan dilakukan dari segi bantuan makanan, pemberian pakaian pelindungan diri PPE kepada barisan hadapan di hospital dan lain-lain dari pihak yang berkemampuan. Hal ini sedikit sebanyak dapat memutuskan rantaian atau wabak COVID-19 yang senang dijangkiti oleh manusia. Budaya masyarakat juga berubah dan mereka mula belajar hidup di dalam norma kehidupan yang baharu. Wujudnya PKP ini, masyarakat mula menjadi lebih prihatin dan bertanggungjawab terhadap kebersihan dengan sentiasa memakai hand sanitizer sebelum keluar daripada rumah yang diarahkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Di samping itu, rakyat juga ditekankan dengan aspek adab dan hormat menghormati semasa Malaysia menghadapi wabak pandemik COVID-19. Sebagai contoh, rakyat dinasihatkan dan tidak dibenarkan menyebarkan berita palsu di sosial media sewenang-wenangnya. Mereka harus membuat semekan terlebih dahulu dan pengesahan sesuatu maklumat terlebih dahulu sebelum menyebarkan di sosial media berkaitan wabak COVID-19. Ini adalah kerana untuk mengelakkan rakyat atau masyarakat Malaysia daripada menyebarkan berita palsu dan maklumat yang tidak tepat kepada orang ramai, serta ini juga adalah tanda menghormati para petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus bagi mengekang penularan wabak itu. Adab bercakap atau berkomunikasi dalam sosial media dan tingkah laku juga harus dijaga kerana dari situ sikap dan emosi individu dapat dilihat dan dinilai oleh orang sekeliling. Dalam tempoh PKP ini juga terdapat banyak sumbangan-sumbangan yang telah dilakukan oleh masyarakat Malaysia dalam membantu meringankan beban dan menangani wabak COVID-19 ini, di mana pertamanya, sumbangan masyarakat kepada yang memerlukan, contohnya dari segi pemberian pelitup muka, pemberian bantuan kewangan, pemberian keperluan makanan harian. Seterusnya, sumbangan sektor pendidikan kepada pelajar di mana mereka menyediakan tempat tinggal kepada pelajar yang tidak dapat pulang ke kampung halaman, memberi bantuan kewangan, memberi bantuan keperluan makanan,
membantu dalam proses pelajar pulang ke kampung halaman sebaik sahaja tempoh PKP telah ditamatkan. Sumbangan dari kerajaan di mana mereka memberikan bantuan kewangan kepada para masyarakat. Sumbangan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang di mana mereka membantu kurangkan beban pelajar dengan menghantar bantuan keperluan makanan, membantu sektor kesihatan dalam pemberian alat-alat bantuan pernafasan. Dan seterusnya adalah sumbangan yang sangat besar yang dilakukan oleh setiap masyarakat di Malaysia, iaitu sumbangan masyarakat Malaysia dalam membantu mengikuti setiap perintah yang dikeluarkan oleh KKM. Dan seterusnya, sumbangan para petugas barisan hadapan yang membantu dalam merawat para pesakit dan bekerja sepanjang tempoh pandemik dan PKP ini. Seterusnya, kita beralih kepada kesan-kesan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Terdapat 3 kesan yang saya akan rungkaikan dalam video ini. Antara kesan-kesan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ialah keluarga hilang punca pendapatan. Seperti mana yang kita tahu, disebabkan wabak COVID-19 ini, kebanyakan aktiviti ekonomi di Malaysia makin merosot, di mana perniagaan tidak dapat dijalankan, syarikat-syarikat tidak dapat beroperasi seperti sektor peruncitan, penjajah, pasaraya, pengusaha hotel serta restoran dan lain-lain. Dan disebabkan perniagaan ini tidak dapat dijalankan, terdapat ramai individu yang terpaksa diberhentikan kerja kerana majikan dan syarikat tidak mampu untuk membayar gaji setiap pekerja mereka. Individu yang diberhentikan kerja kebanyakan menghadapi jalan buntu di mana mereka sudah tidak mempunyai punca pendapatan dan pergerakan mereka terhalang untuk mencari pekerjaan yang baru disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Sejak PKP ini dijalankan, tidak banyak syarikat yang mahu mengambil pekerja yang baru kerana tidak mampu untuk membayar gaji serta waktu operasi untuk sebuah perniagaan telah dipendekkan, dan ini menyebabkan mereka tidak perlu tenaga kerja yang lebih dan staf yang baru. Jadi disebabkan inilah peluang pekerjaan pada waktu-waktu sebegini semakin sedikit berbanding yang dahulu. Dapat dilihat dengan berlakunya keadaan seperti ini, banyak keluarga yang menghadapi kesusahan di mana mereka hilang tempat berlindung kerana tidak mampu untuk membayar sewa. Seluruh keluarga menahan lapar kerana tidak mampu untuk beli makanan, dan juga kes perceraian juga meningkat, dan banyak lagi. Situasi seperti ini seperti seluruh keluarga terpaksa menahan lapar. Sering kita lihat kerana kebanyakan keluarga sudah tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk menampung keluarga mereka. Seterusnya, kesan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia yang berkait rapat dengan isu sosial ialah kurangnya etika dalam berkongsi maklumat. Setiap hari kita akan disajikan dengan data dan informasi yang baru berkait dengan kes COVID-19 dan juga maklumat tentang Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan di Malaysia. Sepanjang tempoh PKP ini, ramai rakyat Malaysia yang suka berkongsi video seperti video lucu bertujuan untuk kurangkan stres, tips-tips untuk kekal sihat, video tentang aktiviti riadah yang boleh dilakukan bersama ahli keluarga, dan macam-macam lagi. Semua video ini bertujuan untuk memastikan kita sama-sama menjalani kehidupan yang sihat meskipun pergerakan yang terhad. Malangnya, dalam kita berkongsi video yang bermanfaat, terdapat juga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat yang tidak sahih serta video-video yang tidak tahu pucuk pangkal kesahihannya. Perkara ini dikongsikan melalui sosial media, dan malangnya terdapat ramai rakyat Malaysia yang mempercayai maklumat-maklumat seperti ini dan telah menyebarkan kepada rakan-rakan mereka. Penyebaran berita palsu ini telah menyebabkan kemudaratan kepada kita semua. Kita haruslah ingat bahawa jika kita ingin berkongsi sesuatu perkara, maklumat yang dikongsi haruslah memberi manfaat kepada pembacanya. Maklumat yang bermanfaat kepada pembaca ialah maklumat yang sahih, tepat dan melalui proses yang betul. Selain itu, kita haruslah memastikan kita menghormati hak orang lain. Seperti contoh, jika kita tidak mempunyai latar belakang dalam bidang perubatan, janganlah kita sesuka hati berkongsi
maklumat yang tidak sahih tentang tips-tips atau rawatan herba untuk mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit COVID-19. Di sini terbukti bahawa kita tidak menghormati keupayaan pihak yang mempunyai disiplin dalam bidang perubatan. Jika kita ingin juga menyebarkan maklumat seperti itu, haruslah kita buktikan dan nyatakan kajian klinikal kepada semua pembaca agar mereka dapat maklumat yang sahih. Akhir sekali, antara kesan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, terutama sekali pelajar, ialah menghadapi masalah tekanan. Penutupan institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti telah mengubah gaya hidup seorang pelajar, di mana sebelum ini mereka sudah terbiasa dengan kaedah pembelajaran face-to-face, tetapi sekarang mereka perlu menghadiri kelas secara alamiah di rumah. Bagi pelajar universiti terutama sekali, pergaulan sesama rakan adalah sangat penting dalam memastikan setiap kerja, khusus dan tugasan yang diberikan oleh pensyarah dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkesan. Hal ini kerana pelajar universiti sudah terbiasa dengan suasana belajar secara berkumpulan, dan disebabkan PKP ini dijalankan, setiap pelajar haruslah menghadiri kelas secara online di rumah, dan mereka cenderung untuk berasa tidak semangat dan menimbulkan perasaan bosan untuk belajar kerana mereka tidak mempunyai rakan di sekeliling mereka. Suasana di rumah tidak sama seperti suasana di kampus, di mana jika berada di rumah, pelajar mempunyai masalah untuk fokus dalam kelas kerana suasana di rumah agak bising dan tidak selesa. Masalah internet yang perlahan juga merupakan salah satu punca pelajar menghadapi tekanan kerana mereka tidak dapat sertai pembelajaran dalam talian. Masalah akses terhadap internet juga menyebabkan pelajar menjadi kurang bersemangat dan minat untuk menyiapkan setiap tugasan mereka kerana dengan masalah internet yang dihadapi oleh mereka, mereka tidak dapat mencari bahan maklumat dengan pantas dan ia menyebabkan mereka lambat dalam menyelesaikan tugasan mereka. Tuntas yang dapat dilihat di sini, kesan-kesan ini yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan telah memberi impak yang negatif terhadap setiap rakyat Malaysia. Seterusnya, hubungan rakyat Malaysia semasa Perintah Kawalan Pergerakan dengan etika bersosial adalah semua rakyat Malaysia sangat patuh dan akur dengan peraturan sosial baharu yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Semua lapisan masyarakat bertanggungjawab dalam mematuhi standard operasi prosedur iaitu SOP semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka juga beretika semasa berbincang dengan rakan atau pensyarah di dalam kelas atas talian. Selain itu, kita juga perlu memahami bahawa peraturan semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini merupakan satu hikmah supaya kita sentiasa menjaga adab kita dalam proses bersosial dengan orang lain. Hubungan isu sosial dan budaya rakyat Malaysia dengan etika berbudaya pula yang dapat kita fahami ialah rakyat Malaysia juga sangat patuh dalam menjalani norma kehidupan baharu semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini. Misalnya, budaya yang diamalkan semasa PKP ini ialah budaya memakai pelitup muka semasa berada di kawasan tumpuan orang ramai, budaya meletakkan tangan di dada sebagai ganti amalan bersalaman, budaya menjaga kebersihan diri dan kawasan persekitaran. Amalan ini telah membentuk masyarakat yang prihatin dan berdisiplin dalam menguruskan kehidupan seharian semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Secara ringkasnya, kita dapat simpulkan bahawa ujian atau perkara yang berlaku oleh rakyat atau masyarakat Malaysia dari segi sosial, budaya dan adab amatlah penting hubungannya dengan etika. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian amatlah penting kerana ia dapat melambangkan kepribadian seseorang individu tersebut serta akhlaknya dari segi baik atau buruk. Rakyat juga haruslah menunjukkan sikap dan teladan yang baik dan saling bantu-membantu sesama lain kerana ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban masyarakat yang menghadapi kesusahan. Umumnya, rakyat Malaysia haruslah bersatu padu dan bekerjasama dalam menangani wabak COVID-19 ini dalam masa yang sama, menitik beratkan aspek sosial, adab dan budaya yang baik pada setiap masa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan sentiasa sedar dan peka dengan keadaan sekeliling demi masyarakat dan negara.